النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala. Kita syukur kepada Allah Ta'ala, kita sambung lagi pengajian kitab Syama'il Rasulullah SAW, Syama'il Syarifah daripada kitab Al-Jami'us Saghir yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Seterusnya kita sambung hadis yang ke-25. Sekarang kita sambung hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25, kana fi saqaihi humusyah. Kana fi saqaihi humusyah. Kana fi saqaihi humusyah. Rawahu Tirmidzi wal Hakim an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang ke-25, hadis yang ke-25, betis baginda sallallahu alaihi wasallam kana fi saqaihi humusyah, iaitu betis baginda sallallahu alaihi wasallam agak kita macam tidak berisi. Macam mana nak terjemah? Kalau kita terjemahkan fi saqaihi humusyah, kedua betis baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berisi. Maknanya betis baginda sallallahu alaihi wasallam bukan macam orang gemuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Jadi kana adalah pada kedua betis baginda humusyah. Humusyah ni kalau kita kata macam kurus lah. Jadi saya terjemahkan dengan kedua betis baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berisi. Maknanya betis baginda bukan seperti orang yang berbadan gemuk. Kalau kita tahu orang yang badan gemuk, dia punya betis dia pun berisi kerana penuh dengan lemak, dengan daging. Tapi betis baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tidak penuh dengan daging. Tapi betis baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tidak juga terlalu kurus. Macam orang kata badan keding. Ada orang yang badan keding, kadang kita tengok dia punya betis pun kita kata macam betis macam lidi. Betis baginda bukan kecil macam lidi, tetapi tidak gemuk macam orang yang badannya maknanya tidak penuh dengan daging macam orang yang berbadan gemuk atau orang yang badannya berisi. Jadi betis baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seperti betis orang yang susuk badannya seperti pahlawan. Jadi ini menunjukkan kepada pertengahan. Betis baginda sallallahu alaihi wasallam ialah pertengahan. Maknanya kurus melidi pun tidak macam badan orang yang kurus keding, dan penuh dengan isi pun tidak, tetapi kedua betis baginda sallallahu alaihi wasallam ialah sederhana. Maknanya gemuk pun tidak. Baik. Hadis seterusnya, hadis yang ke-26. Kana fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam tartilun au tarsilun. Kana
fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam tartilun au tarsilun. Rawahu Abu Daud an Jabir radhiyallahu anhu. Baik. Hadis yang seterusnya ialah ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam tersusun, teratur dan juga tertil. Tertil maksudnya ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam jelas dan tersusun rapi. Kana fi kalami sallallahu alaihi wasallam tartil au tarsil. Di sini digunakan lafaz au. Au makna atau. Mana ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tartil. Tartil ni maksudnya jelas. Jelas satu persatu. Au tarsil maksudnya teratur ataupun teratur. Maknanya ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam jelas satu persatu, atau di sini makna syak daripada perawi. Perawi ni tak pasti. Ataupun ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah tersusun rapi. Tersusunlah rapi. Dan ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam itu maknanya ialah ucapan yang mana dia punya susunannya ialah ada kaitan antara satu sama lain. Bukan kalau ada orang yang cakapnya kadang cakap kosong. Tapi ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam satu pertama tartil. Tartil ni maksudnya satu persatu jelas, faham, dapat difahami. Kemudian au tarsil, ataupun ucapan baginda itu ialah tarsil. Tarsil iaitu ucapan baginda ni tersusun rapi. Jadi di sini au, di sini kalau dalam bahasa Arab au terjemah dia atau. Au ialah terjemah dia atau. Di sini boleh memberi makna au, boleh memberi makna perawi tak pasti. Adakah bagi disebutkan tartil ataupun tarsil. Atau boleh jadi juga au di sini ialah dipanggil au memberi makna wa. Wa makna dan. Jadi dua-dua makna boleh. Makna boleh jadi perawi tak pasti sama ada tartil ataupun tarsil, ataupun memberi makna waw. Waw iaitu wa dan. Tapi kesimpulannya ialah kalau kita bawa pada dua-dua makna pun boleh faham. Iaitu ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam jelas satu persatu atau tersusun rapi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini ialah Allah Taala buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah memberi makna yang begitu luas dalam maknanya, dan maknanya lautan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bila berbicara, baginda berbicara dengan jelas. Jelas. Ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Dan juga baginda berbicara dengan tersusun. Bukan main, orang kata main cakap je, mana nak mula main cakap je, mana nak berakhir main berhenti je. Tapi bukan begitu. Ini Allah Ta'ala buat khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini satu pengajaran yang kita dapat ambil. Apa pengajaran yang kita dapat ambil? Ialah terutamanya para pendakwah, orang-orang yang mana guru-guru, ustaz-ustaz, maka apabila mereka berbicara, mereka perlu berbicara dengan tersusun rapi dan dengan jelas. Dan juga ialah kalau kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, baginda menggunakan bahasa yang fasih. Maka antara perkara yang perlu ditiru atau diusahakan oleh orang-orang yang para pendidik, orang-orang yang mana menyampaikan ucapan, iaitu bila berbicara dengan jelas supaya orang boleh faham, dan juga berbicara
dengan bahasa yang fasih. Bukan semestinya maksud dia mesti kena gunakan bahasa yang tinggi, tetapi ucapan yang sampai maksudnya yang mana orang boleh faham. Sebab tu kalau kita lihat kan, ini sebagai satu selingan. Kerana itulah digalakkan ataupun ditekankan di dalam ucapan-ucapan, dalam lecture kan, dalam speech ke apa ke, dalam ucapan kita, terutamanya dalam khutbah, maka menggunakan bahasa yang fasih. Bukan menggunakan bahasa-bahasa yang rendah, bahasa-bahasa yang kita kata tak sedap telinga mendengarnya. Jadi ini ialah bukanlah perkara itu satu perkara yang merupakan kesalahan besar, tetapi ialah tidak sesuai dengan adab di dalam berbicara. Jadi di antara adab di dalam berbicara ialah kita menyampaikan perkara yang mana orang yang dengar tu dia boleh faham jelas, dan juga berbicara dengan bahasa yang fasih. Kerana bila satu orang berbicara dengan bahasa yang fasih, maka secara automatiknya dia akan menjaga adab apabila berbicara. Tapi kadang-kadang kalau berbicara menggunakan bahasa yang tidak fasih, maka itu bertentangan dengan adab di dalam perbicaraan. Ini penting. Saya sebutkan perkara ini kadang-kadang ada berlaku, kadang-kadang di setengah negeri. Adalah kadang-kadang orang menyiarkan khutbah. Dan kadang-kadang sekian-sekian orang menyampaikan khutbah. Tapi bila disampaikan khutbah, kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang tak sedap didengari oleh telinga. Khutbah perlukan bahasa yang fasih. Orang kata senang ceritanya bahasa yang resmi lah. Bahasa resmi. Bukan menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa kampung atau bahasa yang tidak resmi. Jadi perlukan penyampaian yang bahasa yang menggunakan bahasa resmi. Tak semestinya menggunakan bahasa yang tinggi sampai orang tak faham. Bahasa-bahasa yang orang kata golongan terpelajar saja boleh faham. Tak semestinya, tapi menggunakan bahasa yang jelas, fasih. Ini adalah antara adab yang penting yang perlu diambil berat kepada golongan-golongan pendidik seperti para pendakwah, para ustaz, para guru, para penceramah, para pemidato, dan juga para pensyarah. Jadi mereka ini bertanggungjawab untuk mengambil berat tentang perkara ini. Baik, hadis yang seterusnya iaitu hadis yang ke-27. Kana sallallahu alaihi wasallam kathiral araq. Rawahu Muslim an Anas radhiyallahu taala anhu. Baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang banyak peluhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang mana banyak peluhnya. Ini perlukan penjelasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Baik. Apa maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam banyak peluh? Bukanlah makna sampai badan baginda sallallahu alaihi wasallam habis basah lenjun kerana peluh. Bukan begitu maknanya. Sini bila dikatakan baginda sallallahu alaihi wasallam banyak peluh, maknanya ialah maknanya baginda orang yang sihat. Orang yang sihat. Orang yang kalau sakit tak ada peluh, itu sakit namanya. Tak pernah keluar peluh. Kadang-kadang buat kerja pun tak keluar peluh. Itu bukan tanda orang sihat. Tapi orang yang sihat iaitu bila dia bekerja macam penat, peluh akan keluar. Panas, peluh akan keluar. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam punya keadaan begitu. Di sini bila dikatakan bahawa kana kathiral araq, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang banyak peluhnya, maksudnya iaitu baginda pada keadaan yang biasanya orang keluar peluh, maka waktu tu baginda sallallahu alaihi wasallam juga berpeluh. Dan disebutkan dalam hadis Syama'il Tirmizi dan dalam hadis yang lain bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam punya peluh semerbak harum. Bahkan ada di kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang menjadikan peluh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai minyak wangi.
Dan sahabat tu mengatakan bahawa aku dapati bahawa peluh baginda sallallahu alaihi wasallam lebih harum daripada kasturi, daripada minyak kasturi. Zaman dulu tak ada banyak jenis minyak wangi. Mereka yang masyhur, ma'ruf dulu iaitu minyak kasturi. Jadi peluh baginda sallallahu alaihi wasallam lebih harum daripada minyak kasturi. Jadi dalam hadis ni disebutkan bahawa peluh baginda sallallahu alaihi wasallam berbau dalam hadis disebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam banyak peluhnya, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam pada tempat-tempat atau keadaan yang biasanya orang berpeluh, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun keluar peluh. Dan peluh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah begitu harum. Dalam hadis kan ada beritahukan bahawa ada satu orang sahabiah, ibu pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang dalam hadis ini pun riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu punya ibu iaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim radhiyallahu anha ada pernah kumpulkan peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur kat rumah beliau, baginda berpeluh. Kadang-kadang tengah hari panas, jadi baginda sallallahu alaihi wasallam berpeluh. Ummu Sulaim radhiyallahu anha telah menyeka peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau telah kumpulkan peluh itu dalam satu bekas. Kemudian beliau telah mencampurkannya dengan minyak wangi yang ada, minyak wangi lain. Maka menyebabkan minyak wangi itu bertambah harum. Maknanya jadi macam satu minyak wangi yang begitu minyak wangi yang begitu harum baunya kerana bercampur dengan peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kan orang campurkan minyak wangi kan dengan minyak wangi lain, jadi wangi kan. Kadang orang kata minyak wangi apa ni, rupanya minyak wangi campur campur dengan minyak wangi lain. Tapi kadang bila campur tu akan jadi begitu harum. Tapi peluh baginda sallallahu alaihi wasallam kalau tak campur dengan minyak wangi pun maka dah sudah harum, begitu harum. Jadi kerana harumnya peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha telah campurkan peluh baginda itu dengan minyak wanginya sampai jadi harum semerbak minyak wangi beliau itu. Baik. Hadis yang ke-28. Kana sallallahu alaihi wasallam kathira sya'ril lihyah. Rawahu Muslim an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Kana sallallahu alaihi wasallam kathira sya'ril lihyah. Rawahu Muslim an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang berjanggut lebat. Baginda sallallahu alaihi wasallam berjanggut lebat. Hadis ini riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Okey. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang janggutnya lebat. Dia ada beza antara lebat dengan panjang. Satu orang janggut panjang. Ni janggut panjang, contoh kata janggut panjang. Itu panjang nama dia. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, kathir dalam hadis ni kana sallallahu alaihi wasallam kathira sya'ril lihyah. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah banyak janggutnya. Banyak di sini memberi makna, kalau riwayat lain disebutkan dalam riwayat lain iaitu kana sallallahu alaihi wasallam kathal lihyah. Atau meriwayatkan lain disebutkan bahawa kana lihyatu kathah. Iaitu memberi makna bahawa janggut baginda sallallahu alaihi wasallam lebat. Hadis riwayat Imam Muslim ni. Janggut baginda sallallahu alaihi wasallam lebat. Jadi lebat dengan panjang berbeza. Kalau ni panjang, contohlah sampai sini, sampai pusat, sampai ni panjang. Tapi kalau kita tengok dalam hadis lebat. Lebat ni maksudnya bulu sini, maksudnya di sini, di tempat yang tumbuh janggut, maknanya janggut itu ialah tumbuh dengan lebat di situ. Sebab ada orang kadang-kadang janggutnya sikit kan. Biasanya contohnya baca bangsa Melayu, Cina, janggutnya sikit je. Kalau dia tak potong pun memang sikit. Secoet je. Sini sikit je. Kadang orang Melayu cara simpan janggut kadang sikit je. Tapi ada orang yang kalau dia simpan janggutnya tebal. Kan? Contoh macam orang India, bangsa Pakistan, Arab tengok juga kan. Kadang tak semua kat macam negara Arab
Macam orang Saudi kadang-kadang janggut tak terlalu tebal. Kan? Maksudnya tidak terlalu janggut tidak terlalu tebal. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang janggutnya lebat. Tetapi bukan memberi makna bahawa janggutnya panjang. Jadi ada yang katakan janggut 3 helai lah. Kadang-kadang macam contohnya bangsa Cina, dia tak potong janggut pun macam tak berjanggut, sikit je. Kan? Sebab itu zaman dulu masa saya belajar dekat Pakistan, kadang-kadang ada pelajar kadang-kadang umur macam saya juga. Umur mereka lebih kurang umur masa zaman tu saya belajar 20-an, umur saya 20 lebih kan. Kawan-kawan kita yang umur 20, kadang kita tengok ni macam dah bapak budak dah. Rupanya umur macam kita juga. Sebab kenapa? Janggut tebal. Kan, janggut tebal. Tapi ada kawan-kawan daripada Indonesia, Malaysia yang belajar sekali, mereka berjanggut sikit je. Jadi kadang-kadang budak-budak Pakistan ni, dia tengok budak-budak Malaysia Indonesia ni, diingatkan kau baru umur 11, 12, 13 ke? Kadang-kadang siap mereka kata bahawa ni budak ni baru umur 14, 15 ke? Kan sebab apa buat janggut sikit? Diingatkan umurnya 14, 15. Padahal siap rupa-rupanya budak tu, pelajar tu yang Malaysia Indonesia ni, rupanya lagi tua daripada dia. Dia rupanya baru umur 20. Yang pelajar Indonesia ni kadang dah umur 25, 26. Ada yang dekat 30 pun ada. Tapi janggut sikit, jadi nampak muda. Jadi kelebihan orang Malaysia ni, nampak muda. Jadi kalau nak nampak muda, pergi India, Pakistan. Orang yang Malaysia, kalau nak nampak muda, pergi India, Pakistan. Nampak muda. Sebab apa? Bila pergi sana, orang ingatkan baru umur 20. Atau saya silap, orang ingat baru belasan. Yang janggut 3 helai kalau pergi sana, mungkin orang ingat baru belasan. Padahal dah 30 lebih dah. Kan? Kadang-kadang budak sana, kadang-kadang umur 20, janggut tak lebat. Kan? Jadi lagi-lagi pula macam madrasah di India, Pakistan, memang tak dibenarkan pelajar cukur janggut. Kan? Jadi baginda SAW janggutnya lebat. Lebat. Tapi bukan, maknanya janggut baginda SAW bukan terlalu panjang. Lebat. Dan ada dalam hadis disebutkan bahawa Nabi SAW punya janggut segenggam. Kalau segenggam macam inilah segenggam. Segenggam. Janggut baginda SAW segenggam dalam hadis. Kan? Jadi ini menunjukkan bahawa baginda SAW bukan janggut terlalu panjang. Di sini saya nak tekankan bahawa ada beza di antara panjang dan lebat. Jadi sebab bahkan kerana itu setengah ulama mengatakan bahawa janggut ini ialah tidak terlalu panjang. Tak terlalu panjang. Tak terlalu panjang maksudnya bukan bersini sampai ke pusat janggutnya panjang. Kan? Bukan. Bahkan sederhana. Kan? Kalau kita tengok Nabi SAW punya segenggam. Dan ada kadang lebih segenggam tapi bukan terlalu panjang. Jadi kerana itu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bila beliau tengok Nabi SAW simpan janggut segenggam, beliau pun simpan janggut segenggam. Beliau simpan kan. Jadi saya masa belajar di Pakistan ada ustaz-ustaz besar-besar lah, macam Maulana Ihsan, janggutnya lebat dan panjang sedikit, lebih segenggam lah. Tapi ada satu orang lagi ustaz yang baru meninggal baru ni, ustaz saya juga, Maulana Abdul Rahman, mengajar Sahih Muslim, mengajar lagi Nasa'i semua, ulama hadis tau, masya-Allah, 10 tahun mengajar hadis. Beliau pula simpan janggut segenggam. Jadi pada perkara itu adanya sa'ah. Maksudnya adanya kelonggaran dalam perkara tersebut. Tapi bukan sampai terlalu panjang. Kan? Sampai terlalu panjang. Baik. Jadi Nabi SAW berjanggut lebat. Berjanggut lebat. Dan antara perkara yang diambil berat oleh Rasulullah SAW, baginda sentiasa, makna selalu menyisir janggut baginda SAW. Sisir, mana baginda sikat. Baginda SAW juga ada letak minyak. Maknanya janggut baginda SAW lebat dan dijaga dengan rapi, dijaga dengan kemas. Jadi ini perlu diambil berat oleh mereka-mereka yang mana menyimpan janggut, kan? Sebab kalau kita tengok Nabi SAW menjaga janggut baginda. Bukan saja baginda jaga janggut baginda SAW, baginda juga menjaga rambut baginda. Rambut baginda SAW agak tebal. Tapi bila baginda SAW rambutnya tebal, baginda sentiasa sikat rambut baginda. Bahkan rambut baginda dijaga dengan rapi dan juga diletakkan minyak. Mana nak bagi tahu baginda SAW
seorang yang menjaga penampilannya pada secara umum keadaan baginda. Jadi apabila kalau kita nak ikut Nabi SAW, maka kita ikutlah juga bagaimana baginda SAW menjaga janggut baginda dan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Karena tapi indahnya wajah Rasulullah SAW. Semoga Allah kurniakan kita dapat melihat baginda SAW dunia dan juga akhirat. Amin. Baik. Hadis tadi riwayat Muslim dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadis terusnya, hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29, kana sallallahu alaihi wasallam kana kalamuhu sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan. Kana kalamu sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Rawahu Abu Daud an Aisyah radhiyallahu taala anha. Seterusnya itu ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah ucapan yang jelas satu persatu. Ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam ucapan yang jelas, kalaman faslan, ucapan yang jelas satu persatu, yang dapat memahami akan dia oleh semua orang yang mendengarnya. Maknanya apa dia? Iaitu ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam jelas satu persatu yang dapat difahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Maksudnya sesiapa sahaja yang mendengarnya dapat memahaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini juga kalau kita tengok dalam riwayat lain ada dalam Tirmizi pun ada, tapi dalam sini iaitu riwayat Abu Daud. Baik. Jadi ini tadi pun dah dijelaskan panjang lebar. Tapi semua di sini ada juga syarah, maksudnya penerangan yang lain. Satu terjemahan tadi kita terjemah dengan ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang jelas satu persatu, dapat difahami oleh sesiapa yang mendengar, sesiapa yang mendengarnya. Tapi ada juga kalau kita tengok kalaman faslan, kat situ kalaman faslan, ada juga ulama hadis yang mereka mensyarahkan faslan tu memberi makna ucapan baginda memisahkan antara hak dan batil. Jadi di sini boleh terjemah dua. Ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam jelas satu persatu, dapat difahami oleh siapa sahaja yang mendengarnya, atau ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara hak dan batil. Maknanya ucapan baginda memberi penjelasan yang begitu jelas mana satu benar, mana satu salah. Sehingga siapa yang mendengarnya dapat memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini telah dijelaskan saya dah jelaskan tadi, maka penjelasan tadi memadai. Hadis riwayat Abu Daud dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30, kana wajhuhu sallallahu alaihi wasallam mithla syamsi wal qamari wa kana mustadiran. Rawahu Muslim an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Rawahu Muslim an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Hadis seterusnya ialah wajah baginda sallallahu alaihi wasallam seperti matahari dan bulan. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam seperti matahari dan bulan. Dan adalah wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bulan. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bulan. Hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam seperti matahari dan bulan. Seperti matahari dan bulan ialah perumpamaan kepada cahaya. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bercahaya seperti matahari dan bulan. Biasa kita dengar juga ada riwayat seperti wajah baginda seperti matahari, seperti bulan, seperti bulan purnama. Di sini dikatakan seperti matahari dan bulan. Maksud nak bagi tahu bercahaya, bercahaya-cahaya wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga satu menunjukkan kepada bulan. Matahari bercahaya dan juga bulan. Jadi kemudian di akhir tu dia beritahu bahawa adalah wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bulan. Satu bercahaya-cahaya seperti matahari dan bulan, dan juga wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bulan. Hadis riwayat Imam
Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31, kana abghadul khuluqi ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-kadhib. Ini rawahul Baihaqi. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman an Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31, perangai yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dusta. Ini hadis ke-31. Perangai yang paling dibenci oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah dusta. Berbohong, berdusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau nama Syu'abil Iman. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tadi kan diberitahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam cakapnya jelas memisahkan antara hak dan batil. Dan kemudian riwayat ini pula beritahu bahawa antara sifat ataupun perangai yang paling dibenci oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah berkata dusta, tipu. Apa dia tipu? Tipu ni ialah satu orang menyampaikan satu perkara bertentangan dengan yang realitinya. Itu dia dusta. Berkhilaf dengan waqi'. Mana apa yang realiti ni maka disampaikan yang lain. Itu nama dia dusta. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam sangat benci berkata bohong. Baginda sangat benci. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling benar. Dan baginda menggalakkan kepada kita supaya berkata benar. Jangan berkata bohong, tipu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi zaman dulu Arab Quraisy walaupun mereka melakukan macam-macam amalan jahiliah yang mana amalan tersebut bertentangan dengan Islam, tetapi ada beberapa sifat Arab Quraisy zaman jahiliah dulu yang memang terpuji dan amalan itu perlu dikekalkan dan memang ada pada diri mereka. Apa dia? Arab jahiliah zaman dulu mereka menganggap bahawa bercakap dusta ini ialah perkara yang aib. Kerana itu mereka kalau bercakap mereka akan tunaikan dan mereka berpegang dengan cakap mereka. Jadi oleh kerana itu zaman dulu lagi kalau ada orang tu kalau bercakap dusta maka dia akan dipandang hina. Jadi antara sifat jati diri orang Arab zaman dulu, bukan sekarang. Zaman dulu ialah mereka begitu memandang tinggi berkata benar. Dan orang yang bermaruah tak akan bercakap dusta. Jadi sebab itu zaman dulu pembesar-pembesar Quraisy ialah bila mereka bercakap, mereka akan berpegang dengan cakap mereka. Mereka berpegang dengan janji. Ini ialah antara sifat Arab Quraisy sejak zaman dulu. Sebab itulah dulu pernah bila kan Abu Sufyan kan sebelum masuk Islam, tapi waktu tu dah dekat nak masuk Islam dah, bila berjumpa dengan berjumpa dengan Kaisar Romawi, Rom. Bila dipanggil menghadap dan Kaisar Rom bertanyakan beberapa soalan kepada Abu Sufyan. Jadi waktu tu Abu Sufyan tidak berani untuk berkata bohong di hadapan Raja Kaisar, Raja Herakal. Herakal Hercules lah, Raja Hercules. Herakal, Arabnya Herakal. Waktu tu dia baru menang peperangan dengan Parsi. Kemudian lepas tu dia pergi ke Palestin. Waktu tu kebetulan kafilah Arab Quraisy berada di Palestin. Ini sekitar tahun 7 Hijrah. Selepas daripada baginda hantar surat kepada Raja Hercules, Herakal. Jadi bila surat tu sampai, Raja Hercules pun telah tanya
ada tak orang Arab yang berada berdekatan, maka waktu tu kafilah yang ada, maka mereka pun dipanggil berjumpa dengan Raja Hercules, Raja Herakal. Dan Raja Herakal telah bertanya beberapa soalan kepada kafilah Quraisy ni, dan yang menjadi juru cakap bagi mereka kerana nasab yang paling dekat dengan Nabi ialah Abu Sufyan. Jadi waktu tu Abu Sufyan tidak berkata bohong. Kenapa? Kerana dia kalau berkata bohong dia malu, dia akan dimalukan bila berkata bohong. Maka dia terangkan dengan jelas dan tepat berkenaan dengan pribadi Rasulullah SAW. Dan itu hadis tu ada dalam Bukhari lah, ada kat awal kitab Bukhari. Baik, hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32, kana ahabbul alwani ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Kana ahabbul alwani ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-khudrah. Rawahu At-Tabarani fil Awsat wa Ibn Sunni wa Abu Nu'aim fi Tibbi an Anas radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadis yang ke-32 ialah warna yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah warna hijau. Warna yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah warna hijau. Hadis ke-32 warna yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah warna hijau. Hadis ni diriwayatkan oleh beberapa orang imam, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Awsat, itu pertama. Dan kemudian riwayat Imam Ibn Sunni. Kemudian riwayat yang ketiga riwayat Imam Abu Nu'aim di dalam kitab At-Tib. Kitab At-Tib daripada riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Mana sahabat yang meriwayatkan ini Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Awsat, Ibn Sunni dan juga Imam Abu Nu'aim dalam At-Tib. Kesemua mereka meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Warna yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah warna hijau. Ini kenapa? Dalam syarah hadis disebutkan bahawa kerana ia adalah warna pakaian dalam syurga. Baju dalam syurga ialah berwarna apa? Hijau. Jadi bahkan ada para ulama yang menyebutkan bahawa memandang kepada warna hijau ialah akan menguatkan pandangan. Memandang kepada warna hijau dan juga air yang mengalir. Memandang kepada warna hijau dan juga air yang mengalir menguatkan pandangan. Jadi dalam ayat Al-Quran pun kan, aliyahum thiyabus sundusin khudrun wa istabraq. Kan, pakaian dalam syurga pakaian sutra warna hijau. Aliyahum thiyabus sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura dalam surah Al-Insan. Jadi pakaian ahli syurga ialah berwarna hijau dan syurga juga berwarna kehijau-hijauan. Kan, mudahammatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukad wa min dunihima jannatan. Dan dia beritahu ayatnya seterusnya itu mudahammatan. Syurga berwarna kehijau-hijauan. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam juga suka antara warna yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu warna hijau. Warna hijau. Di sini tapi cuma menurut ulama hadis macam Hafiz Iraqi berkata hadis ni dari segi sanad dia dhaif, tetapi dia mempunyai sokongan lah. Hadis ni ada sokongan yang lain. Antara sokongannya iaitu riwayat Qatadah rahimahullah, iaitu beliau menceritakan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Beliau kata bahawa sekali kami keluar bersama Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Anas radhiyallahu anhu ila al-ard. Kami pergi ke satu tempat bersama dengan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qatadah ni anak murid Sayyidina Anas. Jadi Anas radhiyallahu anhu sahabat lah kan. Jadi beliau kata bahawa sekali kami keluar bersama Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ke satu tempat, maka ada orang macam nampak warna hijau, mungkin macam pokok ke apa ke. Jadi orang tu kata ma'ah sana hadil khudrah, alangkah indahnya hijau ini, warna hijau ini. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pun berkata, kunna natahaddatsu anna ahabbal alwan ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-khudrah.
bahawa kami sering menceritakan bahawa warna yang paling disukai oleh Rasulullah SAW ialah warna hijau. Maknanya bila orang tu kata, oh cantiklah warna hijau ni, mungkin pokok-pokok ke, atau mungkin dekat gunung ganak ke yang tumbuh adanya warna hijau, maka bila dengar tu Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa memang kami sering sampaikan, ceritakan bahawa warna yang paling disukai oleh Rasulullah SAW ialah warna hijau. Tapi tak menafikan warna lain. Ada juga baginda SAW menggalakkan pakai baju putih. Jadi antara warna, dan juga baginda pernah pakai baju warna merah. Baginda juga pernah pakai serban hitam. Tapi maknanya antara warna yang paling digemari oleh Rasulullah SAW ialah warna hijau. Dan juga pakaian ahli syurga juga ialah berwarna hijau. Okey, baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33. Kana ahabbut tamri ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-ajwa. Rawahu Abu Nuaim an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Iaitu disebutkan bahawa hadis ke-33, kurma yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kurma ajwah. Kurma ajwah. Kurma yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kurma ajwah. Hadis riwayat Imam Abu Nuaim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kurma yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah kurma ajwah. Tetapi berkenaan dengan kurma ajwah ini pun ada dalam syarah hadis ikhtilaf. Apa yang dimaksudkan dengan kurma ajwah? Adakah kurma itu ialah kurma yang khas, yang ajwah, yang jenis kurma ajwah yang ada di Madinah? Atau ada juga yang mengatakan bahawa ajwah ialah kurma, apa-apa jenis kurma yang tumbuh dalam bumi Madinah. Jadi di sini ada pendapat lah berkenaan dengan kurma ajwah itu apa dia. Jadi ajwah inilah kurma yang terbaik lah, kurma yang terbaik. Dan memang kurma itu mahal. Tapi kurma yang dalam hadis yang disebutkan bahawa baginda SAW suka kurma ajwah. Dan baginda juga ada galakan kan makan kurma ajwah waktu pagi 7 biji, maka akan memelihara daripada sihir, akan menyelamatkan, akan jaga daripada sihir 7 kurma ajwah. Tapi dalam mensyarahkan hadis itu, para ulama hadis ada bincangkan ajwah yang dimaksudkan tu kurma apa? Kurma apa? Ada yang mengatakan kurma yang khas, satu jenis kurma yang tumbuh di bumi Madinah, yang tumbuh dalam bumi Madinah. Jadi itu satu pendapat. Tapi ada yang berpendapat bahawa apa-apa saja kurma yang tumbuh dalam bumi Madinah maka boleh dinamakan ajwah. Tapi yang masyhur ma'ruf ni ialah disebutkan itu satu jenis kurma lah yang biasanya orang jual, kurma ajwah. Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan kurma umum yang ada dalam bumi Madinah. Adakah kurma ajwah boleh tumbuh tempat lain? Kalau ikut daripada kalau kita pergi Madinah, kawan-kawan yang belajar di Madinah ada sampaikan bahawa kurma ajwah ni boleh tumbuh kat luar Madinah. Kadang-kadang yang jual kat pasar-pasar yang biasa tu kadang-kadang bukan kurma ajwah yang asli pun. Kadang-kadang mereka daripada tumbuh luar Madinah. Sebab kerana dia jenis kurma kan, dia kadang boleh tumbuh luar Madinah. Tapi mereka bawa datang Madinah jual, kata ajwah Madinah. Padahal kadang ajwah dari luar, bukan Madinah. Yang dalam hadis sebab itu bahawa ajwah iaitu kurma yang ada ajwah di Madinah. Tapi ada juga mengatakan bahawa apa-apa saja kurma yang tumbuh dalam Madinah maka boleh dipanggil juga ajwah. Wallahu alam. Tapi kalau kata kita nak dapatkan ajwah yang terbaik, ajwah yang Madinah itulah. Ajwah Madinah, jenis ajwah yang Madinah. Bukan sebarang jenis kurma walaupun tumbuh dalam bumi Madinah. Tapi kalau kita ikut pendapat yang kedua, boleh juga untuk dapatkan fadilat tu kita cari apa-apa saja jenis kurma. Kalau kita tak mampu, boleh juga kita makan apa-apa saja jenis kurma yang tumbuh di dalam bumi Madinah. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bacaan hadis berkenaan dengan Syama'il Syarifah ini menjadi sebab dekatnya hampir ni kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.